terlarang dan tersembunyi daripada kita, daripada cerita kartun Upin dan Ipin guys. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. So benda ni dia ada viral kat TikTok, tapi kita akan cerita lebih lanjut, okay, daripada episod yang disebutkan. Okay guys, Upin dan Ipin, kartun ni semua orang dah kenal. Dan kartun ni memang sangat-sangat popular guys. Bukan hanya untuk budak-budak, orang dewasa juga termasuk ada juga yang meminati kartun Upin dan Ipin ni guys. Kartun ini merupakan kartun series dari negara kita sendiri. Dan bukan hanya terkenal dekat negara kita, dia juga terkenal dekat negara jiran kita, iaitu negara Indonesia guys. Kartun ini mendapat sambutan yang sangat hangat dekat negara jiran kita. Bukan setakat itu, kartun ini juga ditayangkan dekat negara-negara Asia Tenggara yang lain guys. So, Upin Ipin ni selain menjadi hiburan kepada budak-budak, dia juga menyampaikan nilai-nilai moral dan juga education message untuk dicontohi kepada kanak-kanak guys. Dan kartun ini dihasilkan daripada syarikat produksi Les Kopek. Okay guys, so kalau siapa-siapa yang tahu, kartun Upin Ipin ni sebenarnya ada banyak gila kisah konspirasi tau guys, yang dibuat oleh pakar-pakar teori konspirasi. Antaranya pasal mak ayah Upin Ipin. Aku pernah cerita kat episod before ni pasal Upin Ipin. Katanya mak dan ayah Upin Ipin ni pernah accident guys, kemalangan. So sebab itulah yang jaga dia sekarang adalah opah dan juga kakak dia, Kak Ros. Diceritakan dalam satu episod tu, opah ada tunjuk pakaian seragam bapak dia, bapak Upin Ipin ni, dan dalam tu ada lencana nama ayah Upin dan Ipin, iaitu ayah dia bernama Abdul Salam. Dalam episod tu juga, katanya opah dia ada cerita yang bapak dia ni meninggal disebabkan terkorban waktu bekerja guys. Kalau korang pernah nampak lah, ada satu episod ni, opah pernah tunjuk gambar diorang sekeluarga. Dalam tu ada muka mak dan ayah Upin Ipin, tapi gambar tu macam blur lah, tak jelas. Kurang macam tu guys. So, banyaklah konspirasi-konspirasi yang telah dibuat oleh pakar-pakar teori konspirasi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal satu teori daripada creepypasta. Kalau korang tak tahu, creepypasta ni sebenarnya macam website, dia tak real pun dan hanyalah fiction semata-mata. Kiranya ada orang reka-reka buat benda tu lah. So dalam creepypasta tu, dia nak cakap dan dia ada ceritakan yang selama ni kelakuan Upin Ipin tu hanyalah hayalan Kak Ros semata-mata guys. Hanyalah hayalan kakak dia semata-mata. Tapi sebenarnya memang betul pun Kak Ros ni ada adik kembar Upin Ipin. Cumanya Upin dan Ipin dia meninggal sekali waktu mak dengan ayah dia meninggal guys. Waktu Upin dan Ipin masih baby. Nak jadikan ceritanya macam tu guys. Lepas tu Kak Ros dia mengalami kecederaan otak waktu diorang accident sekali sama-sama tu. Lalu Kak Ros trauma guys, fobia. Lepas tu Kak Ros ditinggalkan seorang diri. So Kak Ros ni dia jadi berhalusinasi dan berimajinasi seorang-seorang dia guys. Disebabkan fobia dan trauma tu lah, dia jadi macam terfikir-fikir and then terganggu otak dia guys. So guys, diceritakan kalau Kak Ros ni dia dah mula berhalusinasi, seolah-olah apa yang difikirkan dekat orang-orang sekeliling dia nampak macam real guys. So terhasil lah episod-episod selama ni yang Upin Ipin main. Ada Abang Sally lah, ada Tok Dalang, semua tu hanyalah hayalan Kak Ros semata-mata guys. Okay, so ni adalah daripada creepypasta tu tau. So benda tak real. Okay guys, so kiranya segala-gala karakter yang kita tengok selama ni hanyalah hayalan Kak Ros untuk mengatasi kesepian dia seorang diri guys. Tapi perlu diingatkan, apa yang aku cerita ni hanyalah aku ambil daripada creepypasta. Benda ni tak real dan fiction semata-mata guys. Tapi Upin dan Ipin pun memang tak real pun kan, cerita kartun je. Itu episod yang bagi aku agak
random jugalah. Gitu. Okay guys, so ada satu lagi episod baru-baru ni. Dia tak baru sangat lah, dalam around 8 ke 9 bulan yang lepas tau. Nak dikatakan episod ni bukanlah episod yang terlarang, tapi diorang dah buat macam pakar-pakar teori konspirasi ni, diorang dah putar belik benda tu tau guys. Okay, so dalam satu episod ni, time tu Upin dan Ipin dia macam craving tau nak makan ais kepal. So dia minta kakak dia, Kak Ros ni, untuk ajar dia buat ais kepal. And then diorang nak rasa lah bagai semua. And then Upin dan Ipin ni dia pun belajar lah buat ais kepal. Kak Ros ajar dia buat ais kepal. Sekali kita tuangkan sirap macam ni. Dan air tu warna merah tau. Tiba-tiba Ipin dia ambil air merah, air sirap ke apa tu kan, dia tuang dekat ais kepal tu sampailah tertumpah-tumpah guys. Tertumpah bukan macam tumpah biasa tau. Sampai kat Ipin dia tak nak berhenti tuang benda merah tu kat dalam ais kepal tu guys. So olah-olah dia buat macam benda tu darah tau guys. So waktu dia tuang air sirap tu sampai tertumpah-tumpah, dia macam ada something yang dia nak tunjuk dekat viewers dia guys. Macam ada double meaning kat situ. So macam pelik jugalah episod tu, sebab selalunya Upin dan Ipin ni dia selalu memaparkan sisi-sisi yang baik je kan. Macam nak mengajar budak-budak. Tapi kenapa dalam episod tu, diorang lah cakap kan, bukan aku, kenapa dia ajarnya si Ipin ni tuang benda tu sampai tertumpah-tumpah, membazir. Lepas tu benda tu warna merah pula tu. So nampak macam ada something dark dekat situ guys. Bukan setakat tu, lepas daripada tu Kak Ros dia pergi jumpa opah tau, nak bagi opah rasa. And then Upin dan Ipin pun rasalah benda tu, ais kepal tu. Lepas diorang rasakan, diorang rasa macam sedap gila. Lepas tu tiba-tiba diorang macam berhayal tau. Aku tak tahulah terlebih gula ke apa kan. Memang macam sedap gila sampai kan diorang berlari satu rumah diorang guys. Sampai ke ruang tamu and then pergi balik dekat dapur. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas diorang dah lari dekat satu rumah diorang tu, terus diorang pergi dekat peti ais diorang and then diorang nak ambil susu. Aku tak sure waktu ni dia nak main-main dengan susu tu ke ataupun dia nak tuang dekat ais kepal tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi waktu diorang nak ambil tu, akhirnya diketahui oleh Kak Ros. Sebab Kak Ros anggap yang diorang ni nak buat main je susu tu tau. Dah lah diorang dah tumpahkan tu banyak gila kan. Lepas tu diorang nak buat main pula benda tu. So Kak Ros ni pun marah lah diorang. Jadi guys, kalau kita tengok dekat episod tu, kalau kita tengok dari side yang positif, maka positif lah episod tu. Kalau kita tengok daripada side yang negatif, yang rasa macam tu seolah-olah macam tumpah darah lah, and then benda tu macam berhayal lah, negatif lah jadinya guys. Dan ia membuka ruang kepada pakar-pakar teori konspirasi untuk berkonspirasi pasal episod tu guys. So terpulanglah dekat kita macam mana kita nak berfikir pasal episod tu guys. Dia lebih kurang macam ada satu episod dekat cerita SpongeBob. Dia rate apa tak aku tak ingat, tapi episod tu katanya antara episod-episod yang terlarang dalam cerita episod SpongeBob guys. So, diorang nak samakan benda tu dengan cerita SpongeBob yang ada episod terlarang guys. So, apa pendapat korang? Sila tinggalkan komen korang dekat bawah macam biasa. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe guys. Adakah korang rasa ini hanya teori semata-mata? Terpulang dekat korang. Okay guys, so aku rasa tu sahaja. Jaga diri and always stay safe. Bye!